Ya, Ustaz, jadikan Ustaz co-host ya. Ya. Okey, kita dah boleh mulakan. So, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Assalamualaikum sahabat saya semua dan juga Ustaz yang dimuliakan. Pagi ini Alhamdulillah Kak Syida diminta oleh Kak Aziah untuk menjadi host bidang terjun lagi sekali. Kerana keadaan Kak Azhar tak apa kesihatan dia tak apa mengizinkan untuk dia untuk live lah kan, untuk buka mikrofon dan buka kamera. So jadi pagi ni insya-Allah Kak Ida akan bantu Ustaz mana mampu lah Ustaz ya. Kak Syida Insya-Allah boleh. Kelemahan Kak Syida pada tajwid ni kan tak dapat star lah macam Kak Aziah tu kan, insya-Allah. Tapi apa yang Kak Ida bantu insya-Allah Kak Ida bantu Ustaz pagi ni yang mana mampu. So insya-Allah Alhamdulillah pagi ni kita akan sambung pada tahsin surah Al-Baqarah Ustaz. InsyaAllah. Baca seorang-seorang ke Ustaz? Boleh, tengok keadaan insyaAllah. Tak adalah baca seorang, insyaAllah kita akan buat seperti minggu lepas. Tapi kita akan masuk surah Al-Baqarah insyaAllah. Dengan itu Kak Ida silakan baca dulu Ustaz. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa habibina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'd. Yang saya nanti Kak Syida selaku penganjur dan host pada hari ini, moderator pada hari ini, sahabat-sahabat jemaah muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan, abang kakak haji dan hajah yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh dengan kemuliaan dan barakah ini kita dapat sekali lagi bersama dalam pengajian ataupun kuliah tajwid secara online. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan, menganugerahkan kita taufik dan juga hidayah di atas usaha dan juga di atas pertemuan yang kita adakan ini sebagai satu manfaat bagi semua dan menjadi satu asbab Allah Ta'ala mengangkat segala ujian dan musibah serta menganugerahkan dan memberikan kebaikan di sisi kita dan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada hari ini kita akan menyambung lagi ataupun kita akan membicarakan lagi tentang pengajian Al-Quran, dan pada hari ini seperti dimaklumkan oleh Kak Syida tadi, saya akan membuat ataupun kita akan bersama-sama memperhatikan ataupun meneliti bagi hukum-hukum tajwid yang terdapat bermula daripada suratul Baqarah. Kalau kita masih ingat pertemuan yang lalu kita masuk kepada suratul Fatihah, kemudian
hari ini insya-Allah kita buat lagi tahsin untuk kali kedua, ya, supaya kita nak orang kata ulang kaji kepada bacaan ataupun hukum tajwid yang telah kita belajar pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi saya tidak berpindah kepada tajuk hukum tajwid yang lain. Sebaliknya, saya meneruskan kepada kepada hukum bacaan ataupun tahsin Al-Quran sebagai mengukuhkan lagi kefahaman kita dan saya dan tuan-tuan kepada hukum tajwid. Sebab Al-Quran ini perlu dibaca secara, hukum tajwid perlu dipelajari secara teori dan amali. Dia hanya kalau belajar teori saja, kita tak mungkin akan faham secara menyeluruh, dan mungkin dia akan merasa begitu susah tentang hukum tajwid ini. Dia mesti kena ada praktikal ataupun kena baca amali dan keluarkan secara teori. Begitulah kaedah yang saya lihat membantu untuk kita memahami ilmu tajwid. Sebab ada orang dia belajar tajwid lama dah, 2-3 tahun, 10 tahun belajar tajwid, 20 tahun belajar tajwid, tapi barangkali belum mendapat kefahaman. Bukan bermakna kita tak pandai, bukan bermakna kita ni slow ataupun apa sahaja sebenarnya, tetapi Allah belum beri kefahaman. Sebab itu kita doa, Allahumma faqihna, Allahumma fahimna, Allahumma faqihna fid din, wa'allimna at-ta'wil. Allah berikan kita kefaqihan, kefahaman kepada perkara-perkara ilmu-ilmu yang Allah berikan ini. Jadi insya-Allah kita nak mulakan pada pertemuan pada hari ini dengan sama-sama kita membaca suratul Kahfi ataupun 10 ayat awal daripada suratul Kahfi insya-Allah sebagai muqaddimah pertemuan kita pada hari ini insya-Allah. Okey. Jadi kita mulakan dulu dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Baiklah, sadaqallahul azim. Baiklah, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Alhamdulillah, begitulah tadi bacaan daripada suratul Kahfi, bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-10 lah. Okey. Baiklah, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita nak mulakan kita punya tahsin pada hari ini ataupun pengajian tajwid kita, insya-Allah. Jadi saya akan menekankan kepada beberapa hukum-hukum yang telah kita pelajari. Yes, yang paling asasnya seperti hukum-hukum panjang pendek ataupun hukum-hukum nun mati, hukum nun mati, tanwin, hukum mim mati, hukum mad, okey. Kemudian juga beberapa perkara mengenai makhraj dan sifat huruf, insya-Allah. Okey, itu antara yang kita pelajarilah di permulaan ataupun di awal pertemuan kita dahulu. Kalau kita masih ingat, kita belajar tentang makhraj huruf, sifat huruf, ya. Jadi ini untuk kita amali, praktikal dari segi bacaan kita, insya-Allah. Okey, baik. Jadi tuan-tuan boleh perhatikan ataupun tengok kepada mushaf kalau ada, mushaf Al-Quran lah maksudnya kalau ada. Kalau tidak, tuan-tuan boleh rujuk kepada skrin yang ada di depan ni, dalam handphone ke, dalam laptop ke, tengoklah jadi saya dah sediakan di sini surah Al-Baqarah. Ini diambil daripada Mushaf Madinah, Mushaf Madinah PDF secara online ni. Okey, jadi boleh tengok. InsyaAllah kita akan sama-sama perhatikan. Baik. Jadi untuk suratul Fatihah, mungkin ada yang terlepas, mungkin ada yang hadir pada hari ini, dia baru join hari ini, barangkalilah. Allah Alam, saya andaikan saja. Kalau ada yang baru hadir pada hari ini, yang join kelas kita pada hari ini, tuan-tuan perempuan boleh lihat untuk suratul Fatihah ini pada rakaman minggu lalu ataupun minggu lepas melalui melalui media-media seperti grup dalam Telegram, Telegram, mungkin juga ada dalam Facebook, mungkin juga ada dalam YouTube. Cubalah cari. Okay, walaupun saya tak banyak sangat pun dalam YouTube, tapi orang kata saya ada dalam YouTube, saya pun tak tahu kan. Tak apalah, kalau ada tu adalah, kalau tak ada contoh boleh rujuk dalam Telegram yang disediakan oleh pihak penganjur. InsyaAllah Kak Syida dan rakan-rakan selalu dan boleh beritahu, sentiasa beritahu dalam surat kita nah. Okay, bukan sahaja kuliah tajwid, tapi ada juga kelas-kelas pengajian daripada asatizah yang lain, ada kuliah tafsir, hadis, subhanallah, banyak pengajian. Kita nak tak nak sahajalah untuk dengar dan lihat. Jadi boleh lihat kepada suratul Fatihah yang ada, kita telah keluarkan, kita telah ceritakan, bahaskan sedikit sebanyak tentang suratul Fatihah, berapa kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku, dan boleh kita amal dalam bacaan. Okey. Alright. Kita hari ini nak masuk surah yang baru atau suratul Baqarah. Okey. Bukan satu surah lah, beberapa ayat dalam suratul Baqarah ini, insya-Allah sebagai latihan kita. Okey. Baik. Kalau ada pen dan pensel, sila buat catatan pada mushaf kita, Al-Quran kita, ataupun dalam nota yang kita ada. Dan tuan-tuan boleh baca sendiri, boleh baca, maknanya di rumah boleh ikut dan baca sebagai latihan. Okey? Baik.
Kita mulakan dulu dengan kalimah ataupun dengan ayat lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulang balik. Jadi kalau nak baca boleh baca, tetapi mikrofon tu tuan-tuan tutuplah. Bukan apa, sebab kalau saya dengar tuan-tuan baca, nanti saya betulkan pula. Kalau takut salah kan, kalau betulkan nanti jadi panjang pula. Okey. Jadi mohon untuk para jemaah untuk saya untuk offkan dulu mikrofon, baca. Okey. Andai kata kita ada masa, insya-Allah saya buka ruang. Siapa nak baca, tolong buka mikrofon, Ustaz, saya nak baca. Saya akan raikan siapa yang nak baca. Kita ambillah mungkin satu ayat yang berapa ayat-ayat tertentu untuk kita raikan yang nak baca. Okey. Insya-Allah. Itu paling baiklah. Okey. Kita nak tengok ayat yang pertama, saya ulang lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita dah ceritakan lafaz basmalah ni kita dah keluarkan, dah bahaskan minggu lepas. Okey, dalam suratul Fatihah, basmalah adalah satu ayat daripada suratul Fatihah. Sebab tu dalam suratul Fatihah, bismillah ini ayat yang pertama kan. Bertengok bismillah ayat yang pertama. Maka Fatihah ada 7 ayat. Dalam surah-surah yang lain, bismillah ataupun lafaz basmalah ini tidak dikira sebagai ayat. Okey, tidak dikira sebagai ayat yang pertama. Dan dalam surah At-Taubah tidak ada basmalah. Tidak ada bismillah. Sebab tu kalau kita baca surah At-Taubah, kita terus masuk bara'atum minallahi wa rasulihi. Kita disunatkan untuk buka dengan isti'azah. Apa isti'azah? Kita pernah cerita dulu di awal dulu bab al-isti'azah dan bab al-basmalah. Isti'azah ialah lafaz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada beberapa kaedah nak baca isti'azah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Jadi terpulang pada kita nak baca mana-mana pun isti'azah. Jadi terus masuk bara'atun. Tidak ada basmalah pada surah At-Taubah. Okey. Jadi saya ulang balik sekali lagi. Tengok dan dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jadi pastikan kita baca kalimah Allah dan juga Ar-Rahman yang telah saya sentuh dulu, 2 harakat saja. Okey. Kesilapan yang biasa berlaku ialah apabila pembaca dia akan panjangkan kalimah Allah dan ma tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Menjadikan hukumnya lebih daripada 2 harakat. Dia akan jadi lebih. Maknanya 3 harakat dekat situ. Pastikan 2 sahaja bagi kalimah Allah dan Ar-Rahman. Okey, baik. Dan ra dibaca tebal. Ini pun saya telah sentuh. Okey, dengar saya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tutup mulut di akhir tu Ar-Rahim. Tutup mulut supaya jelas kepada huruf mim. Okey, jangan buka. Kalau buka boleh akad dia boleh jadi pergi kepada huruf yang lain. Boleh jadi pada huruf nun, Ar-Rahim. Buka, tutup mulut. Okey. Baik, terus kepada ayat yang pertama. Tengok. Alif lam. Okey. Ini dipanggil huruf muqatta'at, huruf yang terpotong. Okey, di awal-awal surah ini dipanggil huruf yang terpotong. Baik, alif. Alif tidak ada harakat. Alif, bukan alif, alif. Okay. Alif, fa. Alif, lam. Jadi lam tu 6 harakat. Okay, ini telah kita pelajari dalam bab mad lazim harfi. Okay, ini dipanggil sebagai mad lazim harfi. Lam itu mad lazim harfi. Okay, cuba balik ataupun cuba buat revision balik tentang hukum mad lazim harfi. Di dalam bab mad yang dipanggil sebagai mad, mad yang disebabkan oleh sukun asli. Yang disebabkan oleh sukun asli. Dekat mana sukun asli tu? Dalam ejaan lam alif mim. Okay? Ini telah kita sebutkan dalam
dalam bab mad lazim harfi. Okey, jadi mad lazim harfi berapa harakat? 6 harakat. Alif lam, alif lam. Nampak 6 harakat saya kira dengan jari Alif lam. Nampak? Okey. Jadi tuan-tuan nak kira dengan jari ke, nak kira dengan tasbih ke, nak kira dengan ketukan ke, nak kira dengan kurma ke, terpulang pada tuan-tuan. Yang penting 6 harakat lah. Okey. Alif lam. Nak tutup boleh, nak buka boleh jari. Alif lam. 4 lam masuk. 6 harakat. Okey. Kemudian masuk kepada mim. Alif lam. Dekat situ ada dimasukkan, lam masukkan. Maka di situ ada gunnah, ada dengung. Jadi dimasukkan, okey. Alif lam mim pun 6 harakat. Okey. Jadi bila ada masuk tadi tu, lam masukkan itu maka dipanggil musaqqal, dipanggil musaqqal. Dia idgham masuk kat situ. Okey, maka lam tadi mad lazim harfi musaqqal. Okey, mim pun 6 harakat, mad lazim harfi apa belakang dia nak letak? Musaqqal ke ataupun satu lagi mukhaffaf? Dia masuk tak kepada huruf seterusnya? Tidak ada kemasukan, tidak ada masuk, maka dia panggil mukhaffaf. Okey. Maka mim mad lazim harfi mukhaffaf. Okey. Jadi kedua-duanya berapa harakat? 6 harakat. Okey. Alif lam mim. Boleh? Okey. Cuba bacalah sendiri kat rumah. Okey, baca. Baik. Jadi dalam bab mad lazim ni kita dah sebutkan dia tidak ada khilaf. Bermakna tidak ada optional, tidak ada pilihan untuk kita baca melainkan 6 harakat. Jadi jangan kurang daripada 6 harakat berdasarkan kepada tempo bacaan kita. Kalau kita baca perlahan, maka kiraan jari kita mesti perlahan. Kalau kita baca laju, kiraan jari kita lebih laju. Mengikut tempo bacaan kita. Okey? Ada orang yang dah mahir, insya-Allah dia tidak perlu pada kiraan jari, dia dengar pun dia dah tahu bahawasanya itu adalah 6 harakat. Okey? Jadi kalau kita baca laju, perlahan ikut. Tapi yang menjadi kesilapan juga kadang-kadang pembaca, dia tak sinkronis bacaan dia dengan kiraan jari dia. Kan? Alif lam. Jadi pendeklah. Itu masalah. Kan? Bila kita suruh kira, cuba kira akak, kira. Dia pun baca. Alif lam. Dia jadi laju kiraan dia. Dia tak sinkronis bacaan dengan kiraan. Okey. Ada juga baca laju kiraan perlahan. Jadi mesti sama-sama. Ini perlu pada latihan. Kalau kita dah mahir tak perlu kira. Alif lam mim. 6 harakat. Okey? Itu dipanggil mad lazim. Mad lazim kita dah belajar tidak ada khilaf, mesti kena baca dengan 6 harakat. Okey? Tamam? Okey, jelas. Kenapa dia panggil harfi? Ni pun kita dah cerita. Harfi kerana dia adalah perbicaraan mengenai huruf. Huruf alif 1, lam 1, mim 1 huruf. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang hukum mad lazim harfi, sila rujuk nota yang ada dan juga rakaman kuliah yang lalu bab mad lazim. Okey. Terus ayat yang kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Okey. Zalikal sebutan huruf zal sedikit tentang makhraj huruf zal. Zal ini huruf yang keluarnya di hujung lidah, di antara gigi atas dan bawah. Za. Okey. Za lembut. Zalikal kitabu la raiba fi. Nak waqaf kat sini boleh. Fi. Okey. Ini
Yang nampak ada 3 titik ni, nampak ni 3 titik ni, ada 3 titik pada la raiba, ada titik pada fihi. Apa maksud 3 titik ini? Bermaksud ini adalah tanda waqaf. Okey, tanda waqaf, tanda waqaf. Ini tanda berhenti. Okey, kalau jumpa 3 titik ini, kita boleh berhenti di salah satu tempat. Okey, di mana-mana tempat yang kita nak berhenti. Maknanya kita boleh berhenti pada la raib. Dzalikal kitabu la raib. Boleh waqaf. Okey, atau boleh waqaf pada dzalikal kitabu la raib fih. Boleh waqaf jadi kedua-dua tempat. Atau tak nak waqaf boleh. Macam saya baca mula-mula tadi, saya tak waqaf. Saya terus habiskan sampai lil muttaqin. Jadi ketiga-tiga bacaan tu boleh dibuat. Okey. Cuma kita berhenti salah satu, jangan berhenti kedua-duanya. La raib fi hudal, itu tidak boleh. Itu mencacatkan bacaan kita. Okey. So tidak ada bacaan seperti itulah. Sebab itu dia buat tanda begitu supaya kita tidak berhenti pada kedua-dua tempat. Kalau nak waqaf, berhentilah pada salah satu tempat ataupun berhenti pada kalimah lil muttaqin sahaja sehingga ke hujung ayat. Okey. Za lembut. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fihi huda. Fihi huda. Kedua-dua ha, hi dan hu, ini ha yang dipanggil sebagai ha kasar ataupun ha marbutah. Jadi ha marbutah ini perlu dibaca macam mana? Ha. Jangan baca ha tu ha pedas. Fihi huda, dan perlu jelaskan, jangan digabungkan. Fi hudan, tak boleh. Fihi hudal. Hudal, fihi hudal. Tanwin kat situ. Ada hukum tanwin bertemu lam. Apa hukum tanwin bertemu lam? Dipanggil sebagai idgham bila gunnah, iaitu memasukkan tanwin ke dalam lam tanpa dengung. Okey. Fihi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Muttaqin. Qaf berbaris bawah. Macam mana kita nak baca qa? Qa. Huruf qaf ini berada di hujung lidah atau maksud saya di pangkal lidah. Qa. Okey. Dia huruf yang berada di pangkal lidah. Qa. Okey, berhampiran dengan kaf. Berhampiran dengan kaf. Maka hati-hati jangan sampai bertukar qaf dan kaf. So qaf itu lebih bawah. Muttaqin. Ya, kita dapat rasa lebih dalam. Muttaqin. Kalau kaf lebih luar. Muttaqin. Nampak? Itu lebih luar kaf. So bezakan kaf dengan qaf. Okey. Kalau bahasa Melayu kita ada k, itulah kaf. Okey. Kaf itu ialah k lah dalam bahasa Melayu atau English. Okey. Tapi qaf tidak ada dalam bahasa Melayu. Mungkin kalau setengah orang dia eja dengan Q. Qaf itu dengan Q kan. Contohnya ya anak dia nama Uwais Al-Qarni kan. Al-Qarni itu dia spelling dia dengan Al-Qarni, Q-A-R kan, kerana nak gantikan ataupun nak sebut dengan qaf kan. Okey. Boleh diterima sebab kalau dia eja dengan K, karni, jadi dia K, kaf. So qarni, maka dibuat dengan Q pun bolehlah. Tapi yang kita perlu tahu, qaf itu lebih ke bawah daripada kaf. So pastikan bila baca qaf, lil muttaqin, mesti kena berada di pangkal lidah, di bawah lagi. Okey. Dan qin, kita katakan hukum ini dipanggil sebagai mad arid lis-sukun. Okey, mad arid lis-sukun. Mad arid sukun ni senang je kan. Saya ingat lagi bila kita pergi pada tajuk mad arid sukun, ya. Ustaz, tajuk ni senang lah. Kan? Alhamdulillah katanya tajuk mad arid sukun ni senang je kan. Ustaz kacang je Ustaz kan. No big deal dia kata. Tak ada apa-apa Jadi alhamdulillah bagus. Jadi selain daripada kita tahu itu adalah bacaan, maknanya kita tahu itu adalah mad arid sukun. Mad arid sukun berlaku ketika waqaf, berhenti. Lil muttaqin. Berapa harakat mad arid sukun? 2, 4 atau 6 harakat. Okey, pilihlah 2, 4 atau 6. Maka
saya sebutkan kalau kita nak baca mad alif sukun, maka kita mesti selarikan. Kalau ayat yang pertama sehingga ayat kelima mad alif sukun kita baca dengan dua, dua lah semua. Kalau baca dengan empat, empat lah semua. Kalau dengan enam, enam lah semua. Cuma kebiasaannya kita baca dengan orang kata tempo bacaan kebiasaan yang orang awam baca ni dalam solat, baca Al-Quran biasa, maka kebiasaannya 2 dengan 4. Okey, 2 dengan 4. Kalau sederhana bacaan kita biasanya kita ambil 4. Okey, biasanya 4 sebab bacaan kita sederhana. Kalau bacaan kita lebih laju, kita memang pilih 2. Okey. Kalau bacaan kita perlahan seperti bacaan bertarannum, tilawatul Quran tu, maka dia akan pilih dengan 6. Okey, kebiasaannya. Okey. Jelas? Okey, saya ulang balik. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi waqaf 3 titik ni atau dipanggil waqaf at-ta'anuq, dipanggil waqaf ta'anuq ataupun waqaf ikhtiyari. Tak kisahlah apa nama yang kita nak bagi. Maknanya kita tahu hukumnya berhenti pada salah satu, bukan wajib hukumnya, harus berhenti salah satu. Kalau tidak mahu berhenti, sambung saja, berhenti sampai muttaqin pun itu diharuskan. Okey? Baik. Ada soalan tak? Saya tengok sikit. Okey, assalamualaikum warahmatullahi seluruh tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tadi untuk kita selarikan bacaan ma'arif sukun tu, sepanjang bacaan kita ke ataupun mengikut surah? Okey, terima kasih Hajah Fauziyah. Ya, sama-sama. Kita nak selarikan ma'arif sukun. Adakah mengikut surah atau sepanjang bacaan kita? Jadi bila kita nak samakan ataupun nak selarikan hukum ma'arif sukun ini, dianya berlaku kepada bacaan kita ketika itu. Bermakna kalau hari itu kita baca surah Al-Baqarah contohnya ayat 1 hingga 5 lah contohnya. Maka ayat 1 hingga 5 saya sebutkan tadi, kita baca ma'arif sukun dengan satu harakat yang sama. Okey, kalau dua-dua lah, 4-4. Okey. Besok kita baca pula ayat 6 sampai 10 maka 6 hingga 10 kita ambil satu gaya ataupun satu pilihan harakat. Dia tidak tertakluk kepada surah. Walaupun surah yang sama tapi 4-5 kali baca mengikut harakat berbeza, tidak ada masalah. Boleh. Okey. Yang tidak diharuskan ataupun yang tidak menjadi perkara yang kita nak hindarkan ialah apabila hukum ma'arif sukun tu dalam setiap kali bacaan tu dia bercampur. Ayat 1 hingga 5, dia contohnya dia baca ayat 1 hingga 5. Ayat 1 dan 2 dia baca 2 harakat. Ayat 3 dan 4 dia baca 4 harakat. Ayat terakhir 5 contohnya muflihun. Dia baca 6 harakat bagi ma'arif sukun. Maka ini tidak dibenarkan. Ini tidak ada bacaan begini. Ini bacaan yang kita panggil gharib, yang pelik lah. Okey, maka begitulah ma'arif sukun, kita kena selarikan mengikut harakat yang kita pilih setiap kali kita baca, bukan mengikut surah, bukan mengikut juzuk, ya, mengikut bacaan yang kita baca waktu itu. Dalam solat sebagai contoh, kita baca surah, contohnya baca surah baca surah yang ada ma'arif sukun apalah. Contohnya surah Wattini wazzaitun, ma'arif sukun. Wa turi sinin, ma'arif sukun. Maka kalau dua-dua lah. Kalau kita baca biasa sederhana, Wattini wazzaitun, mungkin 4 harakat. Wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Itu semua ma'arif sukun. Baca laju. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 2 harakat kan. Kalau kita baca perlahan, kebiasaannya perlahan ni baca secara mujawwad, baca secara orang kata apa, bertarannum lah, bukan. Okey, so itu kita boleh nampak.
Boleh ya? Hajah Fauziah. Terima kasih Okey, Ustaz. sama-sama. Baik. Jazakallah khair Kak Syida Zulfa. Masya-Allah 6 harakat. 246 harakat betul. Anis Harsila betul 246 harakat tu ialah mad arid disukun. Tadi tu 6 harakat tadi ialah dipanggil sebagai mad lazim. Masya-Allah. Hebat Okey. Boleh? Kalau ada soalan ataupun ada komentar boleh tulis dalam chat saya, insya-Allah saya baca sikit banyak. Terus kepada ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Okey, saya wakaf kat situ lah. Biasanya pun memang kalau baca memang ramai yang berhenti kat situ. Alladzi dipanggil sebagai hamzah wasal pada alif ni. Saya zoom lagi dekat. Boleh tak zoom dekat? Tu masya-Allah. Alladzina. Nampak alladzina? Ni, hamzah wasal. Okey, kita belajar bab hamzah wasal. Macam mana nak bariskan? Jadi di sini kita bariskan dengan membariskan atas fathah kerana dia bersama dengan lam. Okey, ini dipanggil alif lam syamsiyah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Waqaf kat situ sebagai contoh. Okey. Boleh. Allazi, dzani lembut. Jangan baca allazina. Zal hujung lidah macam saya sebut tadi. Allazi, zal ada dua satu zal lembut, satu zai. Jadi kena pandai tahu, kena tahu zai dan zal. Allazina yu'minu. Okey, jangan baca yu'minu. Hamzah syiddah. Kena tahan suara. Yu'minu. Okey, yu'minu. Allazina yu'minuna bil ghaibi. Di sini ada hamzah wasal juga, tapi kita tidak bariskan kerana telah wasal bil ghaib. Okay, jangan baca bi al ghaib pula. Bil ghaibi, ghain dibaca dengan tinggi. Gha, jangan baca ga. Jangan baca bil ghaib, bil gha. Okay, kesalahan pada huruf ghain ialah pembaca baca dengan rendah gha. Ini pun saya sebut dah dalam surah Fatihah. Ghairil. Tak boleh. Ghairil. So bil ghaibi. Bil ghaibi wa yuqi sama macam tadi qi tadi. Wa yuqimunas salah. Nas-salah. Alif lam ni dibaca dengan memasukkan sad. Alif lam syamsiyah. Kita dah belajar juga alif lam. As-salah wa yuqimunas salah. Sad ni makhraj dia berada di lidah, berada di bawah, mendakar di bawah, di belakang gigi sebelah bawah. Sa, dan diangkat pangkal lidah. Sa, dia huruf isti'la. Sa, okey. Juga sifat dia itbaq. Itbaq tertutup, langit dan lidah tertutup. Itbaq. As-sa. Sebab tu baca as-sa. As-sa dia tak jadi sa lah. Jadi sin. As-sa. Itu baru jadi sa. Okey. Wa yuqimunas salah. Jadi sa ni tak perlu muncung tuan-tuan Tak perlu so lah. Tidak. Sa lah. Okey. As-salah. Bukan salawat. Dia juga orang ingat waw tu balik atas. Tidak. Waw ini sebagai rumah bagi alif. As-salah. Waw itu tidak dibaca barisnya. Okey. Kalau tuan-tuan perhatikan waw itu alifnya ataupun barisnya dia atas ke bawah. Dia bukan kiri kanan, bukan condong. Kalau condong kita bariskan, tapi kalau atas bawah tidak dibaca baris tu. Terbaliknya ia adalah alif, huruf alif kecil. Okey. Maka kita baca as-salah. Waqaf kat situlah. Ta marbutah bila berhenti jadi ha. Jadi ha. Okey, saya ulang balik. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salah. Okey. So bila as-salah kita berhenti, maka hukumnya seperti tadilah mad arid disukun. So kalau baca dua-dua lah. Kalau 4 harakat, kalau 6 harakat. Boleh?
Okey. Itu kalau kita waqaf kat as-salah. Baik, kalau kita waqaf kat as-salah, macam mana kita nak buat? Maka kita ulang balik. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Okey. Terus pada wa mimma. Wa yuqimu dah tadi. Wa mimma. Bagi huruf waw, bila kita baca huruf waw, pastikan kita muncungkan bibir. Wa. Jangan wa ni jangan kita simpan, kedekut. Wa saja. Wa mimma. Di sini ada hukum mim sabdu. Apa hukum mim sabdu? Mim al-musyaddadah ialah hukumnya gunnah. Okey, dengunglah. Ataupun dalam kitab-kitab Melayu wajibul gunnah. Wajibul gunnah tu wajib dengung maksudnya. Hukumnya gunnah lah. Hukumnya gunnah wajib dengung. Okey. Wa mimma. Ramai orang dia terlepas bagi hukum mim sabdu dan nun sabdu. Okey, iaitu keduanya gunnah. Wa mimma. Dan kita juga belajar, kalau masih ingat apa yang saya sebut, hukum mim sabdu dan nun sabdu ini dipanggil kadar dengung dia, gunnah dia yang paling tinggi. Bermakna dia kena lebih lama. Wa mimma. Saya pernah juga sebut bab dengung ini, dia sebenarnya kalau kita kata dengung dua harakat, maknanya sebenarnya kadar bagi dengung ni tidak ada harakat pun. Cuma kita kata oleh kerana Al-Quran itu turunnya secara musyafahah, mutawatir, maka bila mana baginda Nabi SAW baca, bagi kadar mim sabdu dan nun sabdu ni lebih kuat. Jadi dengungnya mungkin boleh pergi pada 3 harakat. Wa mimma. Kalau seorang baca hanya 2 harakat, wa mimma, kalau apa yang kita ambil pada guru kita, maka dia kata dengung lagi, tak cukup kerana kadar bagi mim dengung bagi mim sabdu dan nun sabdu lebih kuat, tahap dia yang paling tinggi, so dia kena lama lagi. Wa mimma. Sebab tu nak dikatakan 2 harakat sebenarnya kurang tepat. Tapi tak apalah. Nak kata 2 harakat pun boleh. Cuma bacaannya mesti lebih kuat. Wa mimma. Tidak cukup. Wa mimma. Tidak. Kalau guru saya dulu Syekh Hasan Rajab, dia marah betul. Kalau dengung ni, dia akan marahlah. Dia akan marah tu sehingga marah yang betul-betul marah lah. Sehingga satu masjid dengar dia tengking kita. Ini pengalaman lah. So pastikan mim sabdu dan nun sabdu gunnah dengan lebih kuat. Wa mimma. Begitu okey. Razaq. Jadi ma asli. Saya beberapa hukum-hukum ma asli yang sebelum ni, contohnya la, contohnya yu'minuna, wa yuqimu, tuqimu, tu semua ma asli. Okey. Wa mimma razaqna. Qaf ini kita panggil hukumnya qalqalah. Okey, qalqalah. Dan qalqalah di situ ialah qalqalah yang paling rendah atau yang paling lemah. Maka kita lalukan saja. Razaqna. Boleh dengar razaqna, lalukan saja. Jangan tahan kuat. Jangan tahan maksudnya begini. Razaqna, tu tahan. So lalukan saja. Razaqna hum yu. Mim mati bertemu ya. Ini dipanggil hukumnya izhar syafawi. Bila izhar syafawi, apakah yang perlu kita buat? Namanya pun dah izhar, maka kena jelaskan mim mati. So jangan baca dengung, lajukan. Razaqnahum yunfiq. Nun mati bertemu fa, hukumnya ialah ikhfa hakiki. Okey, bila ikhfa hakiki, apa yang perlu kita buat? Sembunyikan bunyi nun.
Okey, sembunyikan bunyi nun maknanya tarik sedikit, tarik hujung lidah, jangan menyentuh langit-langit, langit. Hujung lidah kita jangan kena langit. So kita dapat rasalah. Kemudian fa. Yunfiqun. Oleh kerana di sini ikhfa di sini, fa itu huruf yang bersifat dengan sifat rendah. Maka jangan kita muncung yunfi. Sebaliknya kena rendahkan. Yunfiqun. Buka. Begitu Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kerana fa itu huruf istifham. Yunfiqun. Boleh? Okey. Qun pun ialah ma'rif disukun. Okey. Saya ulang sekali lagi. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okey. Baik. Tengok soalan. InsyaAllah boleh Ustaz Zal Lembut. Zal Lembut. Zulfa Firdaus. InsyaAllah. Sedap nama tu. Zal Lembut. Betul. Zal Lembut. Okey. Zal Lembut tu bermakna hujung lidah. The. Okey. Baik. Mazamal 68. Salam Ustaz. Ada guru tajwid kata bacaan wajibul gunnah boleh dipanjangkan hingga 3 harakat. Iyalah betul saya sebut tadi. Maknanya wajibul gunnah ini bagi mim sabdu dan nun sabdu tadi, dia sebenarnya bukan 2 harakat tetapi 3 harakat. Boleh pergi pada 3 harakat mengikut tempo bacaan kita. Okey. Kerana tahap gunnah di situ adalah yang paling tinggi, yang paling kuat. Okey. Maka sebab itulah kalau kita katakan wajibul gunnah ataupun gunnah mim sabdu itu 2 harakat kurang tepat. Kalau saya kata kurang tepat. Jadi kalau dalam kitab maka tulis dengung 2 harakat. Saat kita dengar dengung 2 harakat. Tidak semua dengung 2 harakat kerana mengikut tahap dengung itu. Okey. Kalau ikhfa hakiki mungkin kita boleh kata 2 harakat. Tapi bagi contohnya wajibul gunnah atau mim sabdu dan nun sabdu, dia sebenarnya lebih lama. Okey, boleh pergi pada 3 harakat. Dia betul lah sebenarnya yang disebutkan oleh Mazamal 68 ni ada 2 tajuk kata bacaan gunnah boleh dipanjangkan hingga 2. Betul. Sebab itu Al-Quran ini dia perlu bertalaqi. Maknanya perlu dibaca, guru mendengar. Okey. Kalau kita hanya ikut-ikutan, kita dengar bacaan kita ikut saja, tidak ditasihkan oleh guru, bimbang nanti sebenarnya tidak menepati. Kalau kita hanya teori saja, baca teori, kemudian kita praktik, maka belum tentu lagi sama. Belum tentu lagi betul. Okey. Daripada Puan Fazlina, Masya Allah. Kira tak involve bibir ya, walaupun fa itu huruf bibir. Okey. Ini saya kira mungkin pada soalan yunfiqun. So yunfiqun, tadi nun mati bertemu fa, ikhfa hakiki, dan kita sebutkan di situ kadar, kita panggil sebut apa, dengung kat situ, dia perlu dibaca dengan rendah. Maknanya fa tadi kita kena buka. Yunfi. Okey. Fa betul huruf bibir. Memang fa huruf bibir. Fa, ba, waw, mim. Okey. Jadi walaupun dia huruf bibir tetapi kita tak boleh muncungkan yunfi. Tidak. Dia tak involve bibir lah. Kenapa? Sebab kadar dengung kat situ ataupun tahap dengung kat situ bagi ikhfa hakiki kat situ ialah rendah. Nipis dipanggil. Dengung yang nipis. Kenapa nipis? Kerana fa itu huruf sifatnya rendah. Istifal. Okey? Maka kita akan baca sebelum sebut fa tu kena ringankan dulu, rendahkan dulu. Fi, barulah kita sebut fa. Fa memang involve pada bibir lah. Yunfiqun. Begitu maknanya tidak baca yunfi. Okey, begitulah kaedah bagi bacaan ikhfa hakiki tadi, Puan Fazlina. Dia akan melibatkan bibir selepas daripada kita meringankan
Menipiskan bagi hukum dengung pada ikhfa hakiki tadi. Okey. Minta maaf banyak-banyak saya undur diri. Oh, silakan. Ada appointment. Silakan. Masya-Allah. Semoga dipermudahkan segala urusan Puan Nasimah. Okey. Baik Ustaz. Hanya pada baris dhammah je ya Ustaz. Dhammah apa tu Hanya pada baris dhammah je ya. Dhammah yang kat mana tu? Puan Mazamal. Yang mana tu? Baris dhammah apa tu? Mim sabdu ke apa? Nanti terangkan boleh Okey. Saya akan baca balik. Okey. Terus kepada ayat yang ke ayat yang keempat. Okey. Berapa jam ni? Allahumma 92 dah. Minta maaf Kak Syeda, saya ni tak perasan pula. Okey, kalau macam tu kena berhentilah. Berhenti Kak Syeda. Tu macam mana? Syeda, saya Tak, teruskanlah satu ayat lagi ke? Satu ayat lagi Okey, satu ayat lagi. Okey. Ayat yang keempat walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Waqaf kat situ. Biasanya pun kita waqaf kat situ. Okey. Kemudian kita teruskanlah. Wabil akhirati hum yuqinun. Nampak tak bibir saya? Nampak kan? Okey. Wallazina, zal lembut. Wallazi, jangan baca wallazi. Wallazi na yu. Jangan baca yu. Tahankan hamzah. Yu'minuna. Minu, nuru harakat, mat asli. Yu'minuna bima ma unzila. Okey, alif dan hamzah dalam dua kalimah. Bima satu kalimah, unzila. Maka dipanggil hukumnya mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Okey. So bacaan dia berapa harakat? 4 atau 5 harakat ketika sambung. Kita baca tadi sambung. Yu'minuna bima unzila. So mad jaiz munfasil ni ketika sambung 4 atau 5 harakat. Tapi kalau kita berhenti pada bima, dia menjadi mad asli sahaja, 2 harakat. Kerana dia tidak bertemu dengan hamzah. Alright. So yu'minuna bima unzila. Sekali lagi, nun mati bertemu zai. Apakah hukum nun mati bertemu zai? Ikhfa hakiki. Okey. Hukum nun mati ni senang saja tuan-tuan. Jangan hafal hukum ikhfa, tapi hafallah huruf-huruf seperti idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan izhar yang sedikit. Okey. Hafal yang sedikit, maka the rest is ikhfa hakiki. Faham tak? Okey, kalau idgham ma'al gunnah ada 4 huruf. Kemudian idgham bila gunnah ada 2 huruf. Okey. Apa lagi? Iqlab ada 1 huruf sahaja. Izhar hakiki ada 6 huruf kan. So, berapa total dia? Total dia ialah 13. 13. Baki daripada itu, maknanya 28 tolak 13, maknanya berapa? 15 lah. 15 huruf ikhfa. Okay. So, kalau selain daripada huruf-huruf 13 tadi itu, maka semuanya ialah huruf ikhfa. Unzila. Dengung kat situ. Ikhfa hakiki mesti baca dia dengung. Baik. Dan dengung pada ikhfa di sini tinggi ke rendah? Rendah. Sebab zai huruf rendah. Huruf istifal. Okay. Huruf istifal. Sifat istifal. Sifat apa lagi? Infitah. Okay. Terbuka langit dan lidah. Maknanya jangan tutup, jangan terangkat. So macam sama tadi, macam yunfiqun. So unzila. Okay. Bima unzila. Semua unzila. Buka. Alright. Itu bagi hukum ikhfa pada nun mati bertemu zai. Bima unzila zai. Zai di sini kena kalau zal tadi lembut, zai dekat sini kasar lah. Lawan ni. Okey. Zai mesti kena bunyi z. As-safir bagi sifat zai.
unzila ilaika wama. Sama wama ini mak jaiz munfasil seperti bima tadi 4 harakat. Wama unzila, sekali lagi bertemu dengan unzila, ikhfa hakiki yang rendah. Zai dibaca dengan as-safir. Wama unzila min nun mati bertemu qaf. Ini juga ikhfa hakiki, tapi dengung kat sini ditebalkan atau tinggi. So kita baca, bukan tak baca min, tidak, tapi kena baca min. Okey, angkat qaf tu. Kerana qaf huruf isti'la, terangkatnya lidah. Min qablika ba qalqalah sughra, qalqalah yang paling lemah, lalukan saja. Min qablika wa bil dua harakat, ini dipanggil mad badal. Wa bil akhirati hum yuqinun. Mim mati bertemu ya, izhar syafawi, jelaskan, tidak baca dengan dengung. Hum yuqinun. Berhati-hati pada mim mati bertemu ya, kerana kedua-duanya huruf yang berada di makhraj bibir. So nak jelaskan mim tu rapatkan dulu hum, baru sebut ya. Hum yuqinun. Mad alif sukun pada wallahu taala alam. Manakah masa tidak mengizinkan, kita berhenti pada ayat keempat. Satu lagi. Satu lagi lah halalan ayat 5. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Waqaf kat situ, waqaf sila. Waqaf sila ni waqaf yang kita kata disunatkan berhenti, harus berhenti, tetapi wasal lebih aula, sambung lebih baik. Okey. Ula ini mad wajib muttasil. Okey, 4 harakat dan 5 harakat juga. Tetapi mak wajib tak boleh berhenti seperti mak jaiz. Mak jaiz boleh berhenti sebab dia di dua perkataan. Ula satu perkataan tak boleh berhenti tengah-tengah, mesti kena baca sambung. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Tanwin bertemu mim. Hukumnya apa? Huruf idgham ada 4 tadi, mim, nun, waw, ya. So tanwin bertemu mim ialah idgham ma'al gunnah atau idgham bi gunnah. Udam, tutupkan bibir rapatkan. Udam mir rabbihim. Mirra ada hukum nun mati bertemu ra. So ada 2 huruf yang apabila nun mati bertemu ra dan lam, dia dipanggil idgham bila gunnah, tidak ada dengung. So mir rabbihim, masukkan nun ke dalam ra. Mir rabbihim, ra ni tebal. Okey, ra tafkhim. Kenapa baris atas? Ra tebal, tak perlu muncung jangan baca wa. Ra. Mir rabbihim. Ulaika ala hudan mir rabbihim. Waqaf kat situ boleh. Wa ulaika humul muflihun. Wa ula sama macam ula tadi, mad wajib muttasil. Humul muflihun. Fa tu mesti kena sebut dengan jelaskan hamas dia. Jangan macam muflihun. Fa. Humul muflihun. Ha pedas. Muflihun. Bukan muflihun. Bukan ha. Muflihun. Okey, ma'arif disukun. Sadaqallahul azim. Itulah ayat 105. Tengok sikit ada soalan tak? Ha pada baris dhammah je ya ustaz. Nun mati jumpa fa ustaz. Macam nun mati jumpa ta. Hanya pada baris dhammah. Nun mati jumpa fa tadi yunfiqun. Nun mati jumpa fa.
Macam nun mati jumpa ta. Soalan alhamdulillah rasa puas belajar one by one Ustaz macam ni. Nur Harlina Sulaiman. Waqaf sila bukan sili. Okey. Tadi yang apa ni yang puan tadi Mazamal tadi hanya pada dhammah pada yunfiqun tu ya. Nun mati jumpa fa. Jadi tidak seterusnya pada dhammah apa sahaja baris apabila kalau hukum ikhfa tadi kalau hukum ikhfa tadi dia apa tadi tengok pada huruf selepasnya. Kalau huruf itu sifatnya tinggi maka kena tinggi kalau rendah maka kita kata rendahkan apa ni ikhfa tadi gunnah tadi macam yunfiqun macam tadi juga ialah unzila okey. Tapi contohnya kada min qablika pada ayat keempat tadi. Nun mati bertemu qaf nun mati bertemu qaf. Qaf huruf isti'la tinggi. So kena baca dengan tinggi. Min qablika. Begitu Nun mati jumpa ta. Contohnya kuntum. Kuntum pun sama dibaca dengan rendah. Nun mati bertemu ta. Ikhfa di situ kena rendahkan. So kuntum kita begitu baca. Waqaf sila bukan sili sila bukan sili. Sili tu bukan sila lah sila. Nama sila okey. Kak Hafizah syukran Ustaz afwan syukran. Okey baik sekadar itu saja saya rasa tu saya dah baca dah semua. Kalau ada soalan lagi insya-Allah kita rahsiakan. Maka begitulah ayat 1 hingga 5 sedikit sebanyak yang kita kongsikan pada pertemuan kali ini. Insya-Allah begitulah itu pun saya tak cerita banyak sangat tu, tak discuss satu-satu, hanya sekadar yang penting-penting sahaja untuk kita semak dan betulkan bacaan kita. Okey? Boleh Okey, baik. Nak baca pun tak sempat dah pukul 10 dah kan. Secukuplah. Okey. Jadi saya sekadar itu saja insya-Allah kita akhirkan dengan 10 ayat terakhir daripada suratul Kahfi Bismillahirrahmanirrahim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Sekian daripada saya. Jazakumullah khairul jazak. Terima kasih kepada semua yang hadir. InsyaAllah kita bertemu di lain waktu. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ini dengan doa pendek sikit pada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kita sampai ke ayat akhir jugalah kan, muka yang kedua tu yang akan mungkin nak sambung ke minggu hadapan, tapi alhamdulillah saya dapat completekan untuk sampai ke ayat kelima. Jadi insyaAllah untuk sesi seterusnya kita serah pada Ustaz lah untuk surah mana yang akan Ustaz sampaikan kepada kita. Cuma kita bersedia sajalah apa yang Ustaz sampaikan. Alhamdulillah pagi ni penjelasan-penjelasan yang Ustaz sampaikan tu banyaklah yang terkena pada Kak Syidah lah. Ikut suka hati kan. Tapi alhamdulillah hari ni penjelasan Ustaz tu kata kena ambil cakna lah kan berkaitan dengan tajwid ni, hukum tajwid ni. InsyaAllah kena berguru lagi lah insyaAllah. So dengan itu jazakumullah khairan katsiran sahabat-sahabat semua atas kebaikan pagi ni. Disambung pada minggu depan lagi. Juga jazakallah khairan katsiran pada Ustaz atas ilmu sampai ke pagi ni. InsyaAllah pagi Jumaat ini penuh barakah ni. Dan kita doa kepada Allah mudah-mudahan kita berada di berkumpul sini tak sia-sia di sisi Allah insyaAllah. Amin amin ya rabbal alamin. So dengan itu kita endkan sesi pagi dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Allahumma hamdaka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, kalau kata terlebih masa sikit pun tak apa Ustaz. Kalau macam kita habis suku ke macam tu pun okey, tak ada masalah kan. Sebab bimbang apa ni kadang-kadang mungkin pihak penganjur ada siri kuliah lain kan, sesi yang lain pukul 10 nanti makan waktu Jumaat tu kita free lah. Sebab pukul 10 ni kita cari kuliah mana pula yang terbuka. Ada kan 10 ke atas kuliah mana pula yang ada kan. Tapi kita start kelas pukul 10 Ustaz kan. So kena free lah. Kalau Ustaz ada masa lebih tu tak apa Ustaz. Saya jangan takut tak kena Okay. So insyaAllah kita jumpa lagi perempuan semua pada sesi akan datang ya. Mudah-mudahan saya doa pada diri saya sendirilah. Mudah-mudahan Allah bagi kepahaman bersajalah untuk memahami ilmu tajwid ni kan. Walaupun dah ni kan. Tapi semangat nak belajar tu ada Ustaz insyaAllah. Ialah kita mati dalam urusan kita mencari ilmu kan Ustaz kan. Amin ya Rabb. So, dengan itu saya endkan sesi pagi ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Sama-sama. InsyaAllah. Lagi ya. Ya. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah. Yes. Terima kasih. Okay, saya keluar dulu Ya insyaAllah. Silakan Ustaz. Silakan. So terima kasih ya sahabat-sahabat semua. Terima kasih Kak Syidah. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alina. Okey ya Ustaz. Bestnya. Okey insyaAllah. Ke mana ni?